Ya, dan hari ini kita bawakan salah seorang tetamu undangan kita yang akan membicarakan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan memanfaatkan kelebihan Ramadan. Kita bawakan Ustazah Nur Hikmah binti Haji Idris, iaitu penolong pegawai perkembangan agama dari Pusat Dakwah Islamiah. Itu Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Alhamdulillah Ustazah. Jadi ceramah Ramadan bulan mulia pada hari ini kita bawakan mengenai dengan manfaat kelebihan Ramadan. Jadi mungkin sebagai mukadimah mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita mengenai dengan manfaat kelebihan Ramadan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk memanfaatkan kelebihan Ramadan. Maksud memanfaatkan itu adalah menggunakan sebaik-baik peluang yang ada dengan cara yang berfaedah. Yakni kita ni tidak mensia-siakan apa tu manfaat yang ada, kelebihan yang ada di bulan Ramadan ini. Maksud kelebihan itu juga ia adalah merupakan bulan yang luar biasa. Tidak sama dengan bulan-bulan lain. Ia istimewa dan jadinya kita ini isi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan merebut kelebihannya ataupun keistimewaannya dengan memperbanyakkan amalan-amalan di bulan ini. Kenapa bulan Ramadan ini sangat istimewa? Kelebihan yang ada di bulan Ramadan ini ada banyak. Saya sebutkan beberapa saja di sini. Yang pertama, bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang diwajibkan kita ini berpuasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi, berpuasa di bulan Ramadan ini adalah wajib hukumnya kerana ia merupakan rukun Islam yang ketiga. Jadi orang yang meninggalkan puasa ini dengan sengaja, maka dia berdosa besar. Maka ia wajib mengqada puasanya, tetapi tidak mungkin diganti pahala puasa itu dengan pahala puasa secara tunai. Kan sama tu. Jadi ia rugilah kalau ia berpuasa sengaja meninggalkan puasa tanpa keuzuran syar'i, walaupun ia berpuasa sepanjang hayat, dia dapat digantikan pahala tunai itu. Jadinya yang kedua ialah Ramadan adalah merupakan bulan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran", yang bermaksud bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang mulia kerana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah, baginda menjadi orang yang mulia kerana Al-Quran. Jadi ada baiknya kita ni memperbanyakkan untuk membaca Al-Quran itu di bulan yang penuh berkat ini, kerana bulan ini bulan Al-Quran. Jadi kalau kita ni membaca Al-Quran, kenapa kita ni perlu banyak-banyak membaca Al-Quran ini? Kerana kita ni perlu banyak pahala. Betul. Kalau nak Ustazah, pahala saja yang dapat. Yes, pahala. Kita ni memerlukan pahala di dunia ni dan di akhirat. Betul. Kalau kita ni di dunia ni mencari duit, bekerja untuk mencari duit. Kita ni simpan duit itu, tetapi duit itu tidak dapat dibawa ke akhirat. Akan tetapi pahala kita ni boleh bawa ke akhirat. Penting sebenarnya pahalanya, walaupun yang dah nampak. Dan Al-Quran ini merupakan juga syafaat untuk kita ni di alam barzakh dan di hari akhirat, dari hari akhirat kelak. InsyaAllah. Kemudian kelebihan bulan Ramadan yang ketiga, Allah membuka pintu syurga dan menutup pintu neraka dan membelenggu syaitan. Jadi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffirat syayatin." Apabila Ramadan datang, maka pintu-pintu syurga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Jadi ada persoalan, kenapa masih ada berlaku maksiat di bulan Ramadan ini sedangkan syaitan-syaitan dibelenggu? Maksud hadis ini boleh saja makna pada zahirnya boleh saja Allah Ta'ala membuka pintu syurga pada masa ini
ataupun dan boleh saja Allah Taala menutup pintu neraka pada masa ini, dan boleh saja Allah Taala membelenggu syaitan pada masa ini, tetapi tidak semualah. Mungkin yang basar-basar saja kena belenggu. Jadi itu pemahaman yang secara zahir. Kalau pemahamannya secara majaz ataupun kiasan yang tadi itu, hadis tadi itu membawa maksud orang-orang yang beriman apabila ia berada di bulan Ramadan, ia suka beribadat, banyak ibadatnya, ia akan meningkatkan motivasinya, meningkatkan semangatnya di bulan Ramadan ini, giat berusaha, maka seakan-akan pintu syurga itu dibukakan untuknya, semakin terbuka untuknya. Dan bila dia bertaubat kepada Allah, menjauhi maksiat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pintu neraka tertutup bagi dirinya. Apabila syurga terbuka baginya, neraka tertutup baginya, maka tidak ada peluang untuk syaitan ini menguasainya. Kan seakan-akan syaitan terbelenggu, tidak mampu menggodanya dan menguasainya. Macam syaitan pun alanya dia mau mengacaunya orang aninya, asal sudah punya berpuasanya, dia dapat dikacau. Sudah tu malam lagi, lepasnya sungkai, ia meneruskan sembahyang lagi. Lepas tu tarawih tu lagi. Hanya lepas tarawih ni aku mengacaunya. Tapi rupa-rupanya lepas tarawih yang baca Quran lagi. Alahnya dah ada chance-nya. Jadi ia pun jadi lemah untuk mengganggu kita ni. Itu kepada yang beriman akan tetapi jika berlaku kepada orang yang jauh dari Allah, maka pintu syurga belum terbuka untuknya, dan pintu neraka terbuka terpulang olehnya, dan syaitan semakin suka menggodanya. Artinya bukan saja syaitan ada di bulan Ramadan ya, dan nafsunya pun masih ada. Nafsunya tu belum ia terlawan, yang jauh daripada Allah ni, yang indah mau bertaubat kepada Allah, yang indah mau beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu kita ni dianjurkan untuk meningkatkan ibadah, memohon keampunan sehingga syaitan tidak mampu, tidak mempunyai kekuatan untuk menggoda kita ni. Jadi maka kita ni perlulah berhati-hati apabila berada di bulan Ramadan ini, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan daripada gangguan syaitan dan daripada kejahatan nafsu kita ni. Kemudian kelebihan bulan Ramadan yang keempat, adanya malam Lailatul Qadar. Apa dia malam Lailatul Qadar ni? Semua orang tahu barangkali ya. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya malam Lailatul Qadar itu ialah apabila kita ni beramal pada satu malam itu, maka kita ni akan mendapat ganjaran lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Artinya orang itu seolah-olah ia beribadat selama 83 tahun. Okey. Bagaimana kita ni memanfaatkan Ramadan kita ni supaya indah rugi dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat seperti mengerjakan sembahyang sunat, bersedekah, berzikir, beristighfar, berselawat dan sebagainya. Jadinya Ramadan memberikan kita ni peluang berlipat kali ganda untuk merebut pahala di bulan ini. Jadinya kita ni perlu merebut pahala sebanyak-banyaknya. Untuk akhirnya saya menyuruh kepada diri saya dan kepada penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, manfaatkanlah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ramadan datang cuma sekali setahun dalam hidup kita ni. Jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Mudah-mudahan Ramadan kita ni pada tahun ini lebih bermakna, yang menjadikan kita ni lebih beristiqamah, yang menjanjikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah pun kita dengarkan bersama akan ceramah Ramadan bulan mulia untuk edisinya di hari ini, manfaatkan kelebihan Ramadan kita, dan kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita itu Ustazah Nur Hikmah binti Haji Idris, juga penolong pegawai perkembangan agama dari Pusat Dakwah Islamiah. Terima kasih Ustazah dengan pengongsiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.